Masih lagi bersama dengan kami di Nadi Arna. Tadi dah saksikan undian. Tapi now kita ada pasca undian. Kita ada pasca undian. Tapi antara yang menjadi tumpuan saya, of course, my team Perak kan. Sebab Perak akan bertemu dengan Sri Pahang. Itu boleh dikatakan antara yang menarik lah di pusingan pertama untuk Piala FA nanti. Untuk Dayang, yang mana yang menjadi tumpuan? Tumpuan, of course, kita nak lihat kepada pasukan ataupun juara bertahan JDT. Menarik sebenarnya nak melihat mereka berhadapan dengan pasukan PDRM sebab PDRM macam kita dah laporkan sebelum ini datang dengan azam baru, datang dengan pemain-pemain baru. So sudah pastinya sesuatu mungkin boleh mereka lakukan untuk mengacau sedikit JDT. Hopefully. Hold that thought on PDRM. Kita nak tengok dulu list untuk ini adalah perlawanan yang akan berlangsung selepas undian yang telah pun dijalankan tadi. The other interesting perlawanan yang menjadi tumpuan adalah Kedah dan juga Penang ya. Dan macam yang Eileen dah katakan tadi, Perak yang akan bertemu dengan pasukan Sri Pahang sebab kalau kita lihat di saingan Liga ataupun pre-season pun, kita masih tak tahu apa sebenarnya kekuatan sebenar mereka, apa lagi yang mereka boleh lakukan. So untuk mereka beraksi bertemu satu sama lain di saingan Piala FA ini adalah sesuatu yang kita tak boleh nak predict apa yang bakal disajikan. Who knows? Tapi itulah sentuh tentang PDRM tadi. Back to apa yang Dayang katakan kan. Yang menariknya, kita dah buat banyak juga preview kan keluar masuk untuk PDRM dan kita bersama dengan Fadilul semalam kan. Yes. Betul, saya pun rasa mungkin mereka boleh cipta kejutan tapi agak sukarlah sebab JDT kan. Dan macam yang kita dah laporkan semalam bersama dengan Fadilul Syuhaimi, Penang FC juga akan ataupun sudah sah membawa masuk beberapa orang pemain import yang baru. Tapi di mana kita Terengganu Melaka ya? Terengganu Melaka pun best juga ya, Adlin. Itu antara yang menarik dan juga KL City nampaknya akan berdepan laluannya mudahlah sebab as it is mereka pun dah memang buy and terus ke next round kan. Betul. Tapi speaking of Liga M3, the pasukan-pasukan yang datang daripada Liga M3 macam yang Azman Anan katakan tadi, sebenarnya dia hendak melihat sesuatu dilakukan oleh pasukan-pasukan dari M3. So kita jangan pandang sebelah mata. Mungkin mereka datang tanpa tekanan, datang tanpa sebarang perasaan gentar. Maybe dia boleh create surprises. So that's what we want to see. Yes, itulah kan? saingan Piala FA. Bola itu bulat, apa sahaja boleh berlaku, apa-apa sahaja boleh terjadi. Ya, itulah yang kita harapkan dan kita tak sabarlah sebenarnya kan. Di Astro Arena kita bawakan. Sempat promote. Astro Arena. Tapi of course kita ada macam-macam lagi tentang Piala FA. Kita sebenarnya nak discuss banyak lagi. Yes. Tapi kita akan bersama teruslah sebenarnya dengan the man himself. Kita kata there's no kata-kata terakhir with Ahmad Syahzad Sani. It is with us. Yes. Kita bersama dengan CEO MFL Stuart Ramalingam. Hello Stuart. Busy day for you. Very busy. Yes. Lama tak nampak dekat Zoom je selalu. Itulah. Kan. Tapi rasanya semua berjalan dengan lancar tadi Stuart. Berjalan dengan lancar dan saya pun dah cari jalan dalam Astro ni. Dah banyak kali jalan datang dah. sini Tak sekarang. pergi ke studio. Tak jam Tak jam. Okay. Stuart, pasti ada penonton yang maybe a bit confused lah dekat luar sana kan. Pasal undian kali ini is very very different daripada sebelum ini kan. Boleh Stuart just explain sikit mekanisme tentang undian Piala FA kali ini dan kenapa ada difference ni? Kita menggunakan format Piala FA dan juga kedudukan terakhir Liga tahun lepas untuk memberi sedikit seeding kepada pasukan-pasukan yang mengakhiri musimnya di peringkat yang teratas, 6 daripada pasukan Liga Super dan 2 daripada pasukan Liga Premier. Dan juga ini juga akan dibawa kepada separuh kedua Liga kita tahun ini di mana kedudukan terakhir pertengahan musim akan diberi kepada seeding kepada liga kita dalam undian Piala Malaysia. So it's very important to complete your season as high as you can this season because it affects you next year. Okey, faham. Okey, kita bukan seorang aja bersama dengan Stuart. Kita Stuart je. Sebenarnya kita pun bawa jugalah another legend ke studio bersama dengan kami iaitu Azman Adnan. Hai. Nervous pula duduk sebelah Azman Adnan ni. Nervous ke tadi buka takut terbalik ke tak ada? Tak ada. Relax, jangan maintain je kan. Tapi kenapa tadi dalam banyak-banyak pasukan masa keluarkan list nama Penang, tiba-tiba Haria Penang Haria, tiba-tiba rasa bersemangat tu. Kenapa tu? Ini sebenarnya
bila sebut tim Penang ni macam orang kita lah. Bila saya bermain di Penang kan, mereka selalu sebut Haria, Penang Haria. Dalam masa sama orang kita. Itu trademark orang Penang lah. Jadi saya pun bila tengok Penang, saya dapat Penang ni kan. Terpaksalah sebut Haria, Penang Haria. Memang semangatlah orang Penang dengar tadi kan. Okay, one more question sebenarnya before kita move on semula kepada Stuart. Tadi ketika Ahmad Syahzad Sani tanya apa harapan Azman Anan untuk Piala FA kali ini, Azman ada mengatakan bahawa nak lihat saingan daripada pasukan dari M3, M3. Kenapa berkata sebegitu? Sebenarnya macam mana pasukan daripada Liga M3 ni boleh menjadi pengacau, pengganggu kepada pasukan-pasukan lain yang nama lebih Pasukan pilihan kan? pasukan yang lebih menjadi pasukan pilihan. Okey, kalau kita nak ikut bila sebut M3 ni sebuah kelab yang biasalah, bukan ternama. Jadi kita nak lihat pemain-pemain yang diberi peluang tu menunjukkan dia orang punya kemampuan. Mungkin dalam 11 player tu mungkin seorang main perform, kata contoh hari tu dia perform, kelab lain berminat. Ya, itu yang maksud saya tu, nak lihat pemain-pemain Liga M3 ni lebih menonjol. Jika kita sebut pasukan-pasukan favourite, sudah tentulah kan jika dibandingkan dengan Liga M3. Jadi itu yang maksud saya. Saya nak lihat pemain-pemain yang beraksi untuk Liga M3 cuba buat kejutan. Kejutan tu satu kejayaan tau. Kalau sebagai kelab biasa bertemu dengan tim gegasi tewas. Betul. Miracle. Demi career pemain juga. Yes. Kalau betul mana tahu coach skuad negara pun boleh pantau kan kelebihannya. Betul. Okay, back to format. Bila format, I have to go to you, Stuart. Kali ini memang tak ada home and away. And ada kelainan sikit. Do you rasa untuk format yang tiada home and away ni dia lagi exciting sebab you only have one chance je sampai ke penalties lah kalau if it's a draw kan? Betul. Format ni kita mulakan tahun lalu di mana kita bermain kalah mati satu pusingan sahaja dan tiada away goals. So that one match is very important and very intense. Berbeza juga dengan format Piala Malaysia di mana kita main home and away. So kena ada jugalah kelainan format daripada cup ke cup atau piala ke piala. Dan kita rasa untuk tahun ini dengan kepadatan kalender juga pusingan kalah mati satu pusingan adalah format yang paling realistic for our current calendar. Okay, and more exciting because it's lagi pendek dan padat. Correct. Okey, bila dia lagi pendek, lagi padat and also Lagi susah. kalah mati ni kan. Yes, lagi susah kan. Bila dia dah ada pusingan kalah mati ni, adakah ini sebenarnya memberikan peluang kepada pasukan-pasukan yang datang tanpa tekanan? Contohnya macam pasukan-pasukan yang lebih kecil berbanding dengan pasukan-pasukan star. Betul. Sebab apa? Kalau setakat Liga M3 punya tim, jika bertemu dengan tim favourite, mereka nothing to lose. Yes. Mereka cuma perlu perform. Kan? Kalau mereka menang tu, kira orang cakap luar biasalah. Kan? Tapi kalau kalah tu, biasalah. Liga M3 jumpa dengan kelab yang ada nama kan. Jadi maksud saya, Liga M3 ni dia mampu memberi kejutan. Dan inilah pentas mereka sebenarnya untuk betul. memberikan do we expect a lot of surprises, you think, Stuart? I think there's a few first round games that are quite intense, but like Ed pointed out that earlier, there's a few pathways that may be easier than other teams. Yeah. But I believe whatever it is in this format, every game is important. Any slip up can happen. It happened last season. There was a few Liga Super teams that were just on the brink of maybe not qualifying for the next round based on their performance against M3 teams. So I believe this year we'll see more competitive games. Yeah, I hope we see a lot more surprises. I love surprises. Surprises best kan? This year, the format also menyaksikan bahawa lebih sedikit pasukan berbanding dengan sebelum ni, 34 teams and now 20 pasukan. Adakah this adalah kelebihan atau kekurangan sebenarnya? Because kalau more teams boleh participate kan? Ya, kita mengharap lebih banyak pasukan telah mengambil diri daripada M3, tetapi dengan pengurangan pasukan yang bertanding daripada M3 telah melihat format ini terpaksa ada bye-bye di peringkat pertama. Tetapi juga saya rasa pasukan-pasukan M3 membuat keputusan persediaan untuk mengambil bahagian dalam Piala FA ini bukan semata-mata dapat pentas untuk bertanding dengan tim gegasi, tetapi juga
cabaran yang mereka perlu lalui, adakah pasukan itu bersedia atau tidak. Dengan itu saya rasa kita dapat 20 pasukan yang paling bersedia dan dalam competitiveness paling perlawanan yang paling kompetitif yang kita boleh dapat. 20 pasukan yang cukup bersedia, tapi kalau kita lihat kepada antara perlawanan-perlawanan yang awal, antara yang mencuri perhatian sudah pastinya di antara Kedah, Penang FC juga Perak FC bertemu dengan Sri Pahang. Perak is Olympic team, saja je nak mention team dia. So, apa yang kita boleh jangkakan daripada pasukan-pasukan yang kita anggapkan sudah cukup bersedia untuk bersaing antara satu sama lain? Okey, jika kita bandingkan pasukan Seri Pahang, pasukan Perak, Kedah, kan, untuk perlawanan pertama dalam bola sepak, anything can happen. Because mereka baru nak cari momentum. Itu game pertama mereka selepas pre-season. Selalunya kebanyakan kadang-kadang tim yang favourite selalu dikejutkan. Tapi untuk Piala FA kali ini mereka tak boleh tewas lah. Sebab apa? Perlawanan hanya sekali aja. Dia tak ada home away. Jadi saya rasa untuk perlawanan pertama ni sukar lah untuk saya meramalkan lah siapa yang lebih baik. Sebab kita belum tengok lagi performance mereka. Mereka baru nak bermula. Ya, dan juga kalau nak katakan macam Perak, last season diorang dekat Liga Premier kan. Lepas tu kali ini mungkin boleh dikatakan first time mereka akan berdepan dengan pasukan daripada Liga Super. So masing-masing tak tahu lagi cara permainan masing-masing. Jadi belum dia akan hati budi. Jadi tak mengenali hati budi. So ia akan lebih menarik kan, sebab it's like getting to know you lah. Kita mengenali sama sendiri ya. Azman? Ya. Sebab apa? Untuk perlawanan awal Piala FA ni, saya sampai sekarang terfikir. Sebab saya juga bekas pemain. Jadi untuk perlawanan pertama bukan mudah. Bukan mudah kerana kita terpaksa cari momentum. Bukan untuk pasukan aja bersama pasukan, tapi diri kita sendiri. How to perform first game ni. Kerana ini adalah permulaan. Dan selepas tu second game, third game okey. Tapi untuk Piala FA ni macam mana pun by hook by crook team favourite kena menang. Tapi kalau M3 buat kejutan, itu pun best juga. Kalau M3 buat kejutan, kira satu kejayaan lah bagi saya. Memang. Kalau dia tewaskan Team State kalah dengan M3, saya rasa kejayaan lah untuk pasukan tu. Kalau tiba-tiba lah pasukan daripada Liga M3 ni berjaya untuk memahat sejarah ya pada musim ini, kita siarkan dekat Astro tahu macam the one and only, kita tunjukkan history in the making right here on Astro, kita tunjukkan ya Glenn. Kita nak pasukan underdog shine lah kan. Tapi bukan mudah lah. Memang bukan mudah. Bukan mudah. Memang bukan mudah. Bukan mudah. On paper kita tengok aja kita dah tahu dah. M3 ni hanya mampu memberi saingan. Itu saja yang boleh saya katakan. Alright. Tapi bola itu bulat kan Stuart? Katakanlah seri 0-0 sampai ke penalties. You never know what will happen. Kita dah tengok World Cup kan? Underdogs are there to create upsets. Yes, like Morocco masa kat World Cup. Dah juga kita cerita. Okay, one last question for Stuart lah. Sebelum ni kita akan mengetahui siapa juara Liga Super sebelum mengetahui siapa juara-juara yang lain. That's not the case this time. No, not in the Piala FA, definitely not. And also I think in Liga Super tahun ini gap between pasukan pun sudah rapat. Pasukan persediaan pre-season, kita tengok pasukan-pasukan lain, ramai pasukan mengambil serius pre-season ya. Dan saya rasa saingan Liga Super ini tidak boleh dijangka juga. Ya, punyalah serius sampai semua pergi overseas, pergi buat pre-season. I think semua. Saya setuju apa yang bos cakap. Sebab apa, semua pasukan kalau daripada ni kita nampak semua dah bersedia. Jadi kita tunggu dan saksikan bagaimana performance mereka. Azman ni boleh jadi host lah. Tunggu dan saksikan. Watch out burn semua. Ya, boleh. Botak semua watch out. Azman John. Saya setuju dengan bos cakap. Tapi betul. Every team prepare very well. Yes. Kita nampak diorang pergi luar negara semua kan. Jadi maksudnya diorang mean business. Jadi kita sebagai penonton, saya ini peminat. Saya kena tunggu dan lihat how mereka perform. Betul. Itu aja. Tapi tim favourite saya dulu, kini, selamanya kan. Haria Penang, Haria. Selangor lah. Tadi saya Haria Penang, Haria. Haria tu kelab yang pernah saya wakili. Kenangan lah, kenangan. Kenangan bagi saya.
Of course lah. Kalau tiba-tiba Azman kata favourite dia Penang, mesti fans merah kuning kat luar sana macam, "Hah? Wah, Sedih kan? Sedih. It's like kata macam David Beckham bukan Manchester United. Tiba-tiba dia kata favourite dia Liverpool. Macam mana tu? What? Okey, jom kita lihat semula ya jadual untuk undian PLFA yang telah baru saja berlangsung. Kita telah pun ketahui 4 perlawanan untuk pusingan pertama yang akan berlangsung. Antara tumpuan tentu sekali Perak dan Sri Pahang, Kedah dan juga Penang FC. I'm also excited for Sabah dengan Kelantan United, JDT dan Itu juga pun menarik. Penang. Banyak sebenarnya lah. Tak sabar sangat nak tunggu PLFA ni start. So exciting. So itu tadi undian PLFA yang telah pun berlangsung. So kita pun dah sampailah. Kita dah tanya kata-kata. Ada kata-kata terakhir Stuart? Sebagaimana saya katakan tadi, turun ke stadium, support pasukan anda, penuhi stadium, terutama sekali dalam minggu-minggu pertama ni sebelum bulan puasa. Dan kalau tak ke stadium, tontonlah di Astro. Yes, tontonlah di Astro Arena. Stop belum jadi host dah tau. Kan, dia orang semua nak berjawab tadi. Susah-susah Macam mana kita ni? sekarang. Azman, kata-kata kepada peminat? Sama juga. Sama juga. Kalau tukar sikit boleh? Datanglah ke stadium memberi Bagi sokongan. sokongan kepada pasukan yang anda sayangi. Kalau tak boleh pergi stadium, saya pun sama juga. Kita tengok Astro. Kepada peminat pasukan Liga M3 tu, janganlah segan, jangan malu. Datang je kan? Why not? Tak, saya pernah bersama dengan pasukan Liga M3. Pemain, peminat, diorang tak malu. Diorang tetap akan datang. Walaupun mereka tahu diorang underdog. Tapi kerana minat dalam bola sepak, diorang datang juga. Kalah menang belakang cerita. Yang penting kesetiaan mereka tu kepada pasukan Liga M3. Yes, kepada semua yang sedang menonton, Abang Man nak berpesan, datanglah ke stadium beramai-ramai. Okey, terima kasih sangat-sangat diucapkan kepada Stuart dan juga Azman